Okay, so sekali lagi Assalamualaikum semua. Kita berjumpa lagi dalam kelas kita yang seterusnya. So kita akan terus lagi kita akan membincangkan kertas model pra PT3. So yang ini kita akan gunakan kertas model pra PT3 kan set yang kedua. Kita masih membincangkan topik dekatan 2. Cumanya disesuaikan dengan format PT3. Format PT3 yang terbahagi kepada 3 bahagian, bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, so soalan bahagian B bahagian B soalan 1. Kita tengok haiwan dapat dikelaskan kepada vertebrata dan invertebrata. Ini dia maklumkan awak. Biasanya soalan-soalan macam ni dia akan bagi awak satu penyataan ini kita panggil sebagai penyataan. Penyataan ni dia nak merangsang dulu awak supaya awak mula berfikir. Okey. So dalam cerita ni dia hanya klasifikasikan kepada kita cerita pasal haiwan saja. Kita bercerita pasal haiwan. Ni maknanya haiwan ini boleh dikelaskan kepada vertebrata dan invertebrata. So bagaimana haiwan, bagaimana tumbuhan ini boleh dikelaskan? Kita boleh buat pengelasan ni berdasarkan ciri-ciri sepunya dia ataupun ciri-ciri yang berbeza. Katakan saya ada 2 kumpulan. Katakan saya ada 2 kumpulan. Saya ada kumpulan A dengan saya ada kumpulan B. Kata kumpulan A ni kumpulan B. So ahli dalam kumpulan A ni dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Contohnya badan warna kuning contohnya. So kumpulan A ni semua ahli dia badan dia warna kuning. Itu ciri sama dia. Dan dalam kumpulan B ni pun sama, ada ahli-ahli yang sama ciri-ciri dia, iaitu kita panggil contoh dia warna biru. Jadi A warna kuning, B warna biru. So dalam ahli A itu dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Tetapi kalau kita cross kumpulan, kita bandingkan antara A dengan B, mereka mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Faham tak maksud saya? Kalau dalam kumpulan, kita katakan dia sebagai mempunyai ciri-ciri yang sama. Contoh macam mamalia. Ahli kumpulan mamalia, apa dia punya ciri-ciri sepunya dia, ciri-ciri yang sama. Tapi kalau kita bandingkan mamalia dengan reptilia, dia berbeza. Dia berbeza. Itu yang saya masukkan tadi. Kita klasifikasikan dia ataupun kita kelaskan haiwan ataupun tumbuhan ini berdasarkan ciri-ciri sepunya dia dan ciri-ciri yang berbeza. Itu dia. So kalau tumbuhan ni, kalau haiwan ni dia bahagi kepada, kalau contoh macam ni saya buat kat awak contoh haiwan kata haiwan. Katakan haiwan ni terbahagi kepada 2. Haiwan ni terbahagi kepada 2. Yang pertama kita panggil sebagai contoh dia tulis kat sini vertebrata. Vertebrata, dan satu lagi kita panggil invertebrata. Ada 2. So untuk invertebrata ni pula untuk invertebrata ni dia ada 2 lagi. Dia pecah kepada 2 lagi. Satu tanpa kaki. Tanpa kaki. Satu ada kaki. Nampak tak? Boleh tak ni? Yang tanpa kaki ni pula kita pecah lagi kepada 2. Dia punya pengelasan dia. Dia makin kecil, makin spesifik, makin spesifik, makin spesifik. Yang tanpa kaki ni badan dia, kita tengok badan dia. Badan dia tu ada segmen ataupun tak ada? Ada segmen. Tiada segmen. Maknanya badan tanpa kaki. Contoh, invertebrata dulu. Invertebrata bermaksud tak ada tulang belakang. So contoh haiwan yang tak ada tulang belakang, contohnya macam lintah. Macam lintah, macam cacing. Dua-dua tak ada tapak kaki. So kita tengok pula badan dia. Badan dia contoh macam cacing, dia ada segmen. Segmen ni badan dia ada macam petak-petak tu. Ada macam bilik-bilik tu. So kalau awak tengok macam cacing kan, badan dia tu awak nampak ada garisan-garisan. Sama juga macam lintah. Badan dia tu ada bilik, ada 4 segi tu.
Dia ada macam tu So ini segmen bahagian bilik-bilik itu kita panggilkan segmen. So invertebrata dia ada tanpa kaki. Tanpa kaki pula dia ada ada segmen ataupun tak ada segmen. So kalau kita kata cacing adalah invertebrata yang tiada kaki tapi badan ada segmen. Itu ciri dia. Nampak tak ciri dia? Okey, lepas tu yang ada kaki pula kita kebagi pada dua lagi. Ada yang 3 pasang. 3 pasang ni bermaksud 6 lah Satu pasang ada 2 kaki Satu pasang ada 2 kaki. Okey, satu lagi yang lebih daripada 3. Lebih daripada 3 pasang. Ada juga haiwan yang ada lebih pada 3 pasang. Okey, contoh tiada tulang belakang. Ada 3 pasang kaki, ada kaki dan kaki pula ada 3 pasang. Contoh macam lipas. Contoh macam lipas. Lipas dia tak ada tulang belakang. Ada kaki tak? Ada kaki. Berapa kaki dia? Ada 3 pasang. Contoh lain spider laba-laba. Contoh macam labah-labah. Labah-labah pula ada kaki? Ada kaki. Berapa pasang kaki dia? Labah-labah ada 4 pasang kaki. So dia duduk dalam kumpulan lebih daripada 3 kaki. Ini invertebrata. Dan biasanya invertebrata ini adalah serangga. Vertebrata ni dia bahagi kepada 5. Ini yang biasa kita dengar lah. So awak ada mamalia. Ini kita biasa dengar mamalia. Awak ada reptilia. Awak ada amphibia. Awak ada burung. Dan awak ada ikan. Ini 5. Dan setiap daripada ahli ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Setiap dalam kumpulan mamalia tadi dia ada ciri yang sama. Tapi kalau kita bandingkan mamalia dengan reptilia, dia mempunyai ciri-ciri yang berbeza. So dia tanya awak, tandakan rahit pada haiwan vertebrata. Dia kata tandakan rahit pada haiwan vertebrata. Vertebrata ni bermaksud haiwan yang ada tulang belakang. So senang je So senang sangat-sangat ni dia nak bagi awak markah je ni. So saya dah sebut dah kat awak tadi. Biasanya invertebrata ini adalah serangga. Dan biasanya vertebrata ini adalah haiwan yang besar-besar. So dalam kes ni ada 2 sahaja So ada 2 sebab ada 2 markah je kat sini Jawapan dia adalah apa? 1 dan 4 1 dan 4. So arnab, dia kata tanda right So awak tandalah right. Arnab dengan burung. So apa ni? Ini apa ladybug Ladybug ni ini bukan. So senang-senang je awak dapat 2 markah. So bila kita bercakap pasal vertebrata ni, dia ada beberapa ciri yang kita akan tengok. Pertama kita tengok suhu badan dia. Kita tengok antara yang kita sebut lah ciri-ciri yang biasa kita sebut adalah suhu badan dia. Suhu badan dia ada 2 istilah yang saya susah nak sebut dulu. Poikilotherma. Yang pertama kita selalu sebut poikilotherma. Poikilotherma ni haiwan yang mempunyai suhu badan yang mengikut persekitaran dia. Bermaksud dia dipengaruhi oleh persekitaran dia. Kalau dia duduk di tempat sejuk, contohnya, mana suhu badan dia jadi sejuk. Kalau dia duduk tempat panas, makna suhu badan dia menjadi panas. Dia dipengaruhi oleh persekitaran dia. Itu yang kita panggil sebagai poikilotherma. Dan satu lagi kita panggil sebagai homoiotherma. Homoiotherma ni suhu badan dia tidak dipengaruhi oleh persekitaran dia. Bermaksud suhu badan dia adalah mala ataupun tetap. Pergilah tempat sejuk ke, pergilah tempat panas ke, suhu badan dia adalah tetap. Contoh-contoh haiwan yang ada poikilotherma ni, contoh dia macam ikan. Macam ikan, macam amphibia, macam reptilia. Biasanya 3 kumpulan ni. Dan yang ada homoiotherma ni adalah contoh dia adalah burung, dan mamalia. Burung dan mamalia. So burung dengan mamalia ni dia ada suhu badan yang tetap. Itu. Dan kemudian kita tengok persenyawaan dia pula. Persenyawaan dia ada persenyawaan dalam dan ada persenyawaan luar. Apa yang dimaksudkan dengan persenyawaan dalam, apa yang dimaksudkan dengan persenyawaan luar? So yang ini awak belajar masa tingkatan 1 tak silap saya, bab 4, bab yang ditunggu-tunggu untuk belajar tu.
Okey, persenyawaan luar ni bermaksud sperma dan ovum bercantum, kita kata bercantum. Okey, nukleus dia bercantum di luar badan betina. Okey, di luar badan haiwan betina. Contoh macam katak. Okey, maknanya sperma katak jantan dan ovum katak betina dikeluarkan dalam air. So dia bergabung di situ. Itu dikatakan sebagai persenyawaan luar. Kalau persenyawaan dalam ni bermaksud haiwan betina mengandung, maknanya hamil ataupun bunting, maknanya berlaku di dalam badan haiwan betina. Itu kita katakan sebagai persenyawaan dalam dan sebagai persenyawaan luar. Okey, bulu satu lagi, bulu. Okey, ada bulu pelepah. Bulu pelepah ni bulu yang macam bulu burung tu, yang boleh digunakan untuk terbang. Satu lagi tu bulu rambut ni, macam bulu roma ni. Biasanya contoh macam bulu roma ni manusia ni, bulu roma. Macam monyet. Itu bulu roma. Macam burung merpati ke apa ke, itu bulu pelepah. Itu beza bulu. Itu yang kita kata bulu, beza bulu. Lepas tu sisik. Contoh macam sisik. Ada sisik kering. Contoh macam badan ular tu. Badan biawak, badan buaya itu sisik. Dia bersisik tapi sisik dia kering. Ada satu lagi sisik yang berlendir. Sisik berlendir ni contoh pada ikan. Mana awak tengok ikan tu ada sisik, tapi bila awak pegang dia berlendir. Itu ciri-ciri yang biasa kita akan tengok untuk penjelasan bagi vertebrata. Okey, so bahagian B, kita teruskan dengan bahagian B. Bulatkan haiwan invertebrata. Okey, dia suruh awak bulatkan haiwan invertebrata. Lepas tu pula ada lebih daripada 3 pasang kaki. Bermaksud dia ada 2 ciri dekat sini. Okey, 2 ciri. Ciri yang pertama, dia nak awak bulatkan haiwan invertebrata. Dan ciri yang kedua, yang mempunyai lebih daripada 3 kaki. So kita tengok semua haiwan yang dia bagi. Okey, dia bagi R. Okey, dia bagi R, labah-labah, semut, lipas, lipan. Yes, dan semua ini kita katakan haiwan invertebrata. Semua ini adalah haiwan invertebrata. Okey, dia bagi dah ni, betul sebab saya mention dah kat awak tadi. Saya dah mention kat awak tadi, kebanyakan invertebrata ini adalah haiwan serangga. Adalah serangga. Jadi bila awak tengok invertebrata, ciri yang pertama dia nak ciri invertebrata. Okey, labah-labah, semut, lipas, lipan. Okey, semua ini adalah invertebrata. So kita pergi pula pada ciri yang kedua, lebih daripada 3 kaki. So labah-labah ada berapa kaki? Okey, kira-kira ada berapa kaki? Ada 8, kan? Betul tak? Okey, labah-labah ada 8 kaki. So dia suruh buat apa? Dia suruh bulatkan. Okey, dia suruh bulatkan. So awak pun bulatkan labah-labah. Okey, semut ada berapa kaki? Semut dengan lipas, salah semut dengan lipas ni dia ada 3 pasang kaki saja. Okey, lipan of course lah kalau kita kenal lipan ni antara haiwan yang mempunyai banyak kaki. So bulatkan, sebab dia kata apa? Bulatkan. So bulatkan. So awak bulatkan A dengan U. Okey, so dapat lagi 2 markah. Keluar lagi pasal sistem penjenaan iaitu tak silap saya ini dalam bab 2, tak silap saya bab 3. Bab 3. Okey, sama juga sebab tu saya kata dia adalah objektif, kerana jawapan dah ada di situ, dia suruh awak suaikan sahaja. Okey, soalan ni padankan kelas makanan. Nampak? Kelas makanan dengan fungsinya yang betul. Okey, so bila kita sebut kelas makanan ni, awak ada 7 kelas makanan. Bila kita belajar pasal kelas makanan ni, sebenarnya awak belajar ada 7 kelas makanan. Ada 7. Yang pertama yang biasa kita dengar, karbohidrat. Okey, yang biasa kita dengar karbohidrat. Lepas tu kita ada protein. Okey, pertama karbohidrat, kedua kita ada protein, ketiga kita ada lemak. Okey, dan keempat kita ada vitamin. Okey, yang kelima kita ada mineral, yang keenam kita ada pelawas, dan yang ketujuh kita ada air. Ini 7 kelas makanan yang awak belajar. Okey, yang 3 karbohidrat, protein dan lemak, ini kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, yang 4 yang lain tadi, vitamin, mineral, pelawas dengan air tadi, kita perlukan dia dalam kuantiti yang secukupnya. Okey, bermaksud tak boleh lebih, tak boleh kurang.
Sekadar untuk mengekalkan kesihatan kita. Dalam gambar ni dia bagi awak dua gambar, gambar satu dengan gambar dua. Okey, gambar satu, gambar dua ni senang je kalau ada ikan contohnya awak nampak je ikan. Saya lah, ini tip saya dululah Saya nampak je ikan, saya nampak je telur, saya dalam kepala saya tahu dah ini adalah kelas makanan untuk apa? Okey, ini adalah kelas makanan untuk protein. Okey, kalau bawah ni awak tengok, ini adalah tumbuhan pula. Ini adalah buah-buahan. Okey, so buah-buahan ni dia ada air dalam dia, dia ada vitamin, dia ada mineral. Okey, so dia ada pelawas dalam tu. Kumpulan-kumpulan makanan yang kita perlukan dalam kuantiti yang agak sedikit, okey, sekadar untuk mengekalkan kesihatan badan kita dan untuk mengelakkan daripada serangan penyakit. Okey, so protein dalam set yang pertama dulu saya dah cerita detail lah. So protein ini kita perlukan untuk membuat sel-sel yang baru. Okey, untuk membuat ataupun untuk membina sel-sel yang baru. Okey, dan juga untuk membaiki sel-sel yang baru. Sel-sel yang rosak. Itu protein. Okey, so protein ni, okey, saya tulis balik. 1, bina sel. Okey, 2, baiki sel. Okey, bagi sel yang rosak. Okey, dia ada lagi protein ni ada lagi. Ciri yang lain adalah dia untuk sintesis enzim. Okey, sintesis enzim, hormon, okey, hormon dan antibody. Ni antara fungsi-fungsi protein ni. Okey, pertama bina sel. Sel yang nak bina sel ni bermaksud sel tu tak ada lagi, kita buat yang baru. Okey, baiki sel ni bermaksud sel tu ada tapi telah rosak. So kita perlu baiki sel yang rosak tadi. Okey, yang ketiga sintesis enzim. Sintesis ni bermaksud lebih kepada macam kita nak buat. Dalam istilah biasa kita sebut sintesis ni maksudnya menghasilkan enzim. Tapi dalam istilah sains ni kita kata sintesis. Sintesis so kita nak mensintesis enzim, kita nak sintesiskan hormon dan antibody dalam badan, juga kita perlukan protein. Itu dia punya, kita kata apa, kenapa fungsi dia, antara fungsi dia. So jelas lah, senang dah kat sini ni. Gambar awak tengok untuk soalan ni dia nak uji awak je. Dia tengok gambar tu, awak kenal tak apa yang ada dalam gambar tadi. So dia tanya dia tanya awak kelas makanan dengan fungsi yang betul. So ini adalah protein. So ini adalah protein. So apa fungsi protein? Dia bagi jawapan, pilihan jawapan 2 juga. Untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada serangan penyakit, atau untuk pertumbuhan badan dan membaiki sel-sel yang rosak. So saya dah sebut dah, saya dah bagi jawapan ke awak tadi. So fungsi protein ni adalah untuk pertumbuhan badan dan membaiki sel-sel yang rosak. Dah ada dah, sebab ni 2 pilihan saja. So yang satu lagi of course lah untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada serangan penyakit. So dekat sini dia ada banyak lah. Dia ada vitamin, mungkin dia ada mineral, mungkin dia ada air, banyak sebab buah-buahan ni biasa mengandungi air, dan mungkin dia ada pelawas. Ni dalam gambar 2 ni, dalam gambar 2 ni. Vitamin ada berapa? Ada berapa vitamin? Vitamin ada vitamin B, ada vitamin A, B, C, D, E, K. Itu vitamin. Dan vitamin ni terbahagi kepada 2 pula. Banyak ni ciri-ciri ni. So vitamin ni terbahagi kepada 2. Satu, dia larut dalam air. Air. Satu lagi larut dalam lemak. Pecah kepada 2 lagi. Dia pecah. So contoh yang lemak ni, yang larut dalam lemak ni, kan saya sebut tadi, kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D, kita ada K. Ni vitamin. Ini vitamin yang biasa kita dengar. So yang larut dalam lemak ni adik. Senang je awak ingat adik. Yang larut dalam lemak ni adik. A, D, E, K. Ini vitamin yang larut dalam lemak, iaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Dan yang lain itu larut dalam
air. Contoh dia adalah B dan C. So macam biasa saya akan bagi 2 So saya akan write 2 lah kat sini. Saya akan write sini. So awak dapat 2 markah lagi. Okey, ada tak? So ini saya masuk sikit-sikit je ni. Saya masuk slow-slow. Sebab sekarang pun kehadiran 51 orang. Okey, so dia tanya awak lagi 2B, tandakan right pada pernyataan yang betul. Dia bagi pernyataan ada 4 pernyataan, 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 pernyataan dan di antara itu ada betul, ada salah. Okey, so dekat sini kalau awak tengok, ini adalah faktor-faktor. Okey, ini adalah faktor-faktor yang kita panggil keperluan makanan tadi kepada kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan. Keperluan ni maksudnya banyak mana yang perlu kita ambil. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dia ataupun faktor yang mempengaruhi keperluan awak. Pertama adalah umur, saiz badan. Saya sebut tadi saiz badan. Maknanya kalau awak badan awak besar, maknanya awak memerlukan lebih banyak makanan. Awak perlukan lebih banyak kalori. Kalau badan awak kecil, biasanya awak perlukan sikit saja makanan awak. Itu kalori lah, kita sebut kalori. Tenaga yang dalam makanan tadi kita perlu sikit saja. Okey, yang kedua umur. Umur. Masuk umur awak dengan saya contohnya. Awak sangat aktif. Awak sangat aktif sebab awak remaja. Jadi awak memerlukan tenaga yang lebih banyak daripada saya. Jadi awak perlu makan lebih banyak daripada saya orang tua ni. Saya orang tua ni saya dah malas dah. Dah malas dah nak pergi main bola, dah malas dah nak pergi naik basikal kayu apa semua. Jadi saya banyak duduk kat rumah je. Berbanding dengan awak, awak banyak aktiviti pergi berenang, jumpa kawan, pergi shopping, pergi mana-mana. Itu aktiviti awak yang aktif. Jadi umur awak memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan saya. Jadi awak perlu makan lebih. Okey, lagi jantina. Lagi jantina. Jantina ni maksudnya lelaki dengan perempuan. Umur awak sama macam kelas awak sekarang. Umur 14 tahun semua, tapi kita ada lelaki dan perempuan. So Syazwan dengan Adelina contohnya. Syazwan dengan Adelina, tengok, lelaki biasanya memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan perempuan. Berbanding biasanya. Bermaksud kalau kata Syazwan ni dia aktif lagi kepada Adelina. Maksud aktif ni kerja-kerja buat dia itu. Syazwan ni suka kayu basikal lah, berlari sana pergi sini apa semua. Macam Adelina ni dia suka buat kerja tapi mungkin santai. Jalan pergi shopping kompleks, tengok baju kan, gitu dia berjalan relax je. Macam Syazwan contohnya, mungkin dia main bola, berlari, pergi ni, macam-macam lah program dia. So kalau jantina juga mempunyai keperluan yang berbeza. Lagi apa? Pekerjaan. Pekerjaan. So saya cikgu berbanding dengan anggota bomba contohnya. So saya cikgu dengan anggota bomba, polis, askar. So of course mereka memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan saya cikgu. Saya masuk kelas mengajar, kongkeng gitu je. Dia kena bawa senjata, kena pergi kejar penyamun, kena begitu. So mereka memerlukan lebih banyak tenaga. Lagi apa lagi? 1, 2, 3. Kemudian iklim. Iklim. Orang di negara tempat sejuk, dia perlukan makanan yang lebih. Makanan yang lebih sebab dia tempat dia sejuk. Jadi untuk contoh macam lemak. Contoh macam lemak. Fungsi lemak ni selain daripada memberi tenaga, lemak juga berfungsi untuk penebat suhu badan kita. Maknanya kalau kita makan lemak yang berlebihan tadi, dia akan simpan bawah kulit. So kulit jadi bawah kulit tadi, lemak tadi jadi macam kita kata ejen lah. Kita bagi ejen untuk mengekalkan suhu badan kita. Jadi orang di negeri iklim yang sejuk itu, dia perlukan tenaga yang lebih sebab badan dia sejuk. Jadi dia perlukan lemak contohnya untuk mengekalkan suhu badan dia. Berbanding dengan kita orang di Malaysia yang panas ni. Jadi kita tidak perlu makan banyak. Bukan tak, maknanya kadar keperluan makanan kita lebih kurang sikit daripada yang di negara iklim sejuk tadi. Dan kemudian yang last sekali, kesihatan. Kesihatan. Orang yang sihat dengan orang yang tak sihat. Jadi orang hospital ni dia tak sihat, dia tidak sihat, dia sakit. Jadi keperluan makanan dia juga berbeza. Kita tak boleh bagi macam-macam dekat dia.
So biasanya makanan dia tadi dijaga oleh dietitian. Dietitian ni seorang pakar nutrisi. Dia bukan boleh bagi suka-suka hati je. Jadi sebab tu kadang-kadang kalau kita masuk hospital, makanan di hospital kita rasa tak sedap. Bukan tak sedap, sebab dia masak itu bukan dia tak pandai masak, tetapi dia masak itu mengikut keperluan pesakit tersebut. Contoh orang yang ada darah tinggi, kencing manis, takkan dia nak bubuh garam banyak-banyak, betul tak? Gula banyak-banyak. Jadi dia kurangkan kandungan gula dengan garam dalam pemakanan dia. So dia yang biasa makan garam banyak, masa makan manis-manis tadi, bila dia makan kenapa tawar, kan? Jadi sebab dia sebenarnya dijaga. Tu kesihatan. So ada berapa faktor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor ni yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi kadar keperluan tenaga dan ataupun makanan seseorang individu itu. So kita tengok soalan dia, penyataan dia. Soalan penyataan yang pertama. Seorang remaja memerlukan lebih banyak tenaga. Nampak tak ni dia bagi. Lebih banyak tenaga dan protein berbanding seorang dewasa. Ini remaja. Remaja lebih banyak tenaga dan protein berbanding orang dewasa. So kita tengok yang saya cerita tadi. Kita tengok umur. Kita tengok umur dan juga kita tengok itulah, kita tengok umur je. So betul tak pernyataan ni? Awak perlukan tenaga yang banyak. Awak perlukan tenaga yang berbanyak berbanding dengan saya. Awak banding tenaga banyak sebab awak lebih aktif. Kenapa? Kerana remaja ni dia lagi aktif berbanding dengan orang dewasa. Protein ni pula, kenapa cikgu tiba-tiba dia keluar protein dekat sini? Cikgu cerita pasal tenaga. Kenapa dia perlukan, kenapa dia remaja lebih perlukan protein yang banyak daripada orang dewasa? Sebab remaja ni aktif. Bila dia aktif, awak tengoklah dia main skateboard, contohnya dia main basikal, jatuh basikal, luka sana luka sini, kan betul tak? Kalau awak tengok adik-adik awak cukup lah, awak tengok adik-adik awak jatuh, berjalan-jalan kena tiup angin jatuh, luka lutut dia. Luka dekat lutut. So bila luka dekat lutut, bermaksud sel-sel dalam badan dia tadi telah rosak. Bila sel dalam badan dia rosak, so dia perlu dibaiki. So untuk baiki dia perlukan apa? Dia perlukan protein. Jadi remaja ni dia terlalu aktif yang menyebabkan badan dia tadi banyak luka-luka lah kita kata. Banyak sel-sel yang rosak kerana aktiviti yang lasak tadi. So pernyataan ini betul lah Faik. So pernyataan ini betul lah. Seorang remaja memerlukan lebih banyak tenaga dan protein berbanding dengan seorang dewasa. So dia kata right. Dan awak right je lah. Dan awak right. So itu maksud dia. Yang kedua, individu bersaiz besar. Ini bersaiz besar memerlukan tenaga yang sedikit berbanding badan kecil. Betul ke salah? Salah lah pernyataan ini salah. Sebab saya kata tadi saiz badan. Saiz salah. Azim Fakri, terima kasih. So saya dah bagi tahu dah saiz badan. Orang yang badan besar dia perlukan tenaga yang lebih banyak. Cikgu, saya tengok orang yang badan besar ni dia duduk lepak gitu je. Cikgu, mana ada aktif macam kita orang? Betul. Dia duduk gitu je sebab tenaga yang diperlukan tadi sangat banyak. Jadi tak cukup lagi untuk dia. Jadi sebab tu dia cepat letih. Dia duduk tersadai gitu kan, tersadai. Sebab dia perlukan tenaga yang banyak. Tenaga yang banyak hanya untuk membawa badan dia yang berat itu. Dia perlukan tenaga untuk jaga badan yang berat itu saja. Awak perlukan banyak tenaga sebab awak nak melompat, nak berlari ke sana sini. Mereka yang badan besar ni dia perlukan tenaga yang banyak untuk mengekal. Dia nak bangun contohnya, nak berdiri contohnya, sebab badan dia terlalu berat. Badan dia, jisim badan dia besar. Jadi dia perlukan tenaga yang banyak untuk untuk jaga badan dia. Itu maksud dia. Kalau lah badan besar dia aktif, berganda-ganda lah dia perlukan. So yang ini salah. So salah, just pangkah lah. Sama ada awak nak tinggalkan ataupun awak nak pangkah, tak ada isu. Kat sini saya faham. Lelaki memerlukan lebih banyak tenaga daripada perempuan. Ini pun saya dah cerita. Betul. Sarah Nurdiana, betul. Terima kasih Sarah. So kita dah bincang tadi jantina. So lelaki dengan perempuan memang betul. So lelaki memang memerlukan lebih banyak tenaga kalau dibandingkan dengan perempuan. So pernyataan ini betul. So just right. Dan yang terakhir, orang yang tinggal di negara beriklim sejuk.
Okey, ni. Iklim sejuk dengan iklim dia tak cerita memerlukan kuantiti makanan yang lebih sedikit untuk mengekalkan suhu badan. Ini saya cerita dah kat awak tadi, detail lah cerita. Di negara Ain kata salah. Okey, Ain kata salah betul lah jawapan awak tu, betul lah tu Ain dengan Alisha dengan Adlina tu jawab tu betul lah tu. Okey, so jawapan dia adalah salah. Okey, boleh baru 8.5. Okey, last soalan yang terakhir. Soalan nombor 3. Ini adalah air dan larutan. Bab air dan larutan. Tak silap saya adalah bab 5. Okey, Rajah 3 menunjukkan aplikasi penyejatan. Okey, penyejatan dalam kehidupan harian. Okey, so dia timbul persoalan dia dekat sini. Penyejatan. Apa beza penyejatan dengan pendidihan? Pernah dengar tak? Pendidihan. Apa beza dia? Okey, ada dua tu. Penyejatan apa? Pendidihan tu apa? Okey. So dalam kes ni awak tengok dia bagi awak empat gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Gambar 1 orang sidai baju. Dia bubuh gambar matahari dekat sini. Ini matahari. Okey. So dia kata awak jemur baju bawah sinaran matahari. So yang kedua ceret elektrik. Maknanya awak panaskan air. Awak masak air lah dalam ceret elektrik. Yang ketiga ni gambar ikan. Awak jemur ikan juga bawah matahari. Ini maknanya ikan yang berlebihan tadi kita nak buat dia jadi ikan kering. Contohnya kita jemur di bawah matahari. Dan yang ketiga embun. Ini embun embun. Yang keempat gambar yang keempat ini menunjukkan embun. Keempat gambar rajah yang diberi kepada awak ini menunjukkan perubahan air. Okey, perubahan air. Yang ini daripada air, daripada cecair kepada gas. Ataupun wap kepada wap. Ini pun sama. Ini pun sama daripada cecair. Kita panaskan dia jadi wap. Ataupun kita panggil sebagai gas. Yang ni pun sama. Cecair dalam badan ikan tadi ditukarkan kepada gas. Wap tadi. Okey. Yang ini saja yang berbeza. Yang ini berbeza. Yang soalan nombor 4 ini, gambar 4 ni daripada gas dia bertukar kepada cair. Tapi keempat-empat ni menunjukkan proses pertukaran keadaan jirim. Awak ada 3 keadaan jirim. Awak ada pepejal, cecair dan gas. So kat sini dia bagi awak penyejatan. Dia bincangkan pasal penyejatan. Dia tidak bincangkan pasal pendidihan. So awak kena tahu ciri-ciri penyejatan. Okey, ciri-ciri penyejatan. Penyejatan ni dia berlaku pada semua suhu. Dia berlaku pada suhu, mana-mana suhu. Mana-mana suhu dia berlaku. Panas ke, sejuk ke, dia boleh berlaku penyejatan ni. Tetapi pendidihan ni hanya berlaku pada suhu tertentu. Okey, suhu tertentu. Okey, kenapa cikgu sebut tertentu? Kerana kita tengok cecair tadi. Kalau air, contohnya air tulen contoh air tulen. Untuk berlaku pendidihan, suhu dia hanya pada 100 darjah Celsius. Maknanya kalau suhu air tulen tadi, awak panaskan dia mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. So pada suhu 100 darjah Celsius itu barulah berlaku pertukaran bentuk jirim dia tadi daripada cecair kepada gas. Hanya pada suhu 100 darjah Celsius. Tapi pada penyejatan ni dia berlaku pada mana-mana suhu, tak kira. Tak kira mana-mana suhu, tak kira. Mungkin 20 darjah Celsius, 30 darjah Celsius pun dia boleh bertukar daripada cecair dan gas. Okey, kemudian penyejatan ni dia berlaku pada permukaan sahaja. Pada permukaan cecair saja. So maknanya kalau kata macam awak jemur baju ni, air ada di permukaan kain. So pada permukaan kain, ataupun awak ada tasik, awak ada tasik. Okey, awak ada tasik. Tasik ni terdedah kepada cahaya matahari. Contohnya, so air pada permukaan ni, wap-wap molekul-molekul cecair tadi pada permukaan, pada permukaan air tasik tadi, dia akan berubah menjadi wap.
Okey, wap. Dia akan berubah menjadi wap. Dia berubah. Hanya berlaku pada permukaan saja. Tetapi untuk pendidihan, dia berlaku dekat mana? Dia berlaku dekat bahagian bawah. Okey, bahagian bawah. Saya kata bahagian bawah, mana bahagian yang ada api itu. Maknanya kalau awak panaskan daripada bawah, so dia akan panas di bawah dulu. Okey, so bila panas pada bawah, cukup 100 darjah Celsius semua, barulah bertukar menjadi gas ataupun wap. Itu beza pendidihan dengan penyejatan. Okey, beza penyejatan dan pendidihan. Boleh? Pada sebarang suhu penyejatan berlaku. Okey, so dalam gambar ni dia kata tandakan menunjukkan ni. Okey, so soalan dia tandakan right aplikasi yang betul bagi penyejatan dalam kehidupan harian. Okey, penyejatan dalam kehidupan harian. So yang mana? Okey, yang mana awak tengok? So yang ini yang pertama adalah kain ni, yang kita jemur kain ni. Okey, cikgu, kenapa kain itu? Sebab saya kata dah tadi, ciri-ciri penyejatan dia berlaku pada mana-mana suhu dan dia berlaku pada permukaan. So bila awak jemur kain, kain tu akan kering. Okey, suhu matahari, suhu matahari itu beribu darjah Celsius. Itu di permukaan matahari, tapi suhu di bumi kita yang sampai itu tak sampai pun 100 darjah Celsius. Okey, tak sampai 100 darjah Celsius, mungkin 40 darjah Celsius sahaja. Tetapi kain tadi telah kering. Kenapa? Kerana telah berlaku penyejatan. Boleh? Okey, yang ini nombor 2 salah sebab ini bukan penyejatan, ini adalah pendidihan. Okey, dan yang ketiga sama dengan yang pertama tadi, iaitu kita jemur ikan di bawah cahaya matahari dan berlaku di permukaan yang menghadap matahari dulu. Sebab tu ikan tadi kita balikkan dia. Mungkin sehari ni dekat muka ni, yang satu hari lagi kita balikkan dia. Okey, sebab penyejatan ni berlaku pada permukaan. So ambil pen tanda right dekat sini. Okey, so ini juga penyejatan. Okey, tapi yang 3A4 ini bukan penyejatan. Ini kita panggil dia sebagai apa? Kondensasi. Kita panggil dia sebagai kondensasi, bermaksud wap air tadi telah bertukar menjadi cecair. So ini salah. Ini salah. Okey, so jawapan awak adalah 1 dan 3. Okey. So kita teruskan. Ini senang, last sekali dah nak habis dah. So lengkapkan pernyataan berikut menggunakan perkataan-perkataan yang diberi. So dia bagi 4. Dia bagi awak 4. Pertama dia bagi zarah terlarut. Yang kedua dia bagi awak pelarut, larutan dan ampaian. So apa benda ni semua ni? So bab 5 ni kita bercerita pasal apa? Kita bercerita pasal air dan larutan. Kita cerita pasal air dan larutan. So air ini adalah pelarut. Air itu adalah pelarut. Contoh pelarut air. Contoh kita boleh guna alkohol, kita boleh guna minyak tanah. Itu contoh pelarut juga. So biasanya pelarut ini adalah bahan yang melarutkan zat pelarut. Okey, bahan yang melarutkan zat terlarut tadi. Contoh macam gula. Awak ada gula. Okey, awak ada gula, awak masukkan dalam air. Okey, air itu adalah pelarut. Okey, gula itu adalah zat terlarut. Dan bila bahan larut dalam pelarut, dia akan kita panggil sebagai larutan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai solution. Boleh? Faham tak ni? Faham tak? Faham. Faham Okey. Faham Okey, good. So zat terlarut ni, bila dia larut dalam pelarut, kita panggil dia larutan. Okey, kita panggil dia larutan. Kadang-kadang zat terlarut ni dia tak larut dalam soluble ni, dalam pelarut ni. So kita panggil sebagai ampaian. Itu beza dia. Okey, contoh air sirap. Okey, awak buat air sirap. Awak ambil sirap, awak bubuh dalam air, awak kacau. Okey, sirap tadi larut dalam air. So awak dapat larutan sirap. Air sirap tadilah. Kita panggil dia larutan sirap. So biasanya larutan-larutan ni dia jernih. Awak nampak sirap tadi warna merah kan? Nampak jernih kan? Walaupun dia merah, dia jernih. Okey, kenapa dia jernih? Sebab zat terlarut dia tadi telah larut dalam pelarut tadi.
Okey, ampayan ni biasanya dia keruh. Dia keruh. Contoh macam air Milo. Pernah tengok air Milo tak? Ya, air Milo tu, so bila awak buat air Milo, Milo tadi adalah zat terlarut sepatutnya. Tetapi dia tidak larut dalam pelarut, menyebabkan dia jadi terampai dalam air. Okey, dia terampai, suspension. So, biasanya dia akan keruh. So, bila awak letak pada satu masa, awak akan nampak air Milo tadi akan jadi 2 layer. Pasal dia ada 2 layer. Bahagian bawah tadi awak nampak gelap, pada bahagian atas. Kenapa? Sebab yang gelap itu adalah zat-zat yang tidak larut dalam air tadi. Itu beza dia antara 1, 2, 3, 4 tu. Zat terlarut adalah bahan yang larut, bahan yang kita campurkan yang akan hilang dalam pelarut. Pelarut itu biasanya contoh macam air. Kalau contoh saya kat sini kita panggil gula lah. Saya bagi contoh sini gula, ini contoh air. So kat sini dia jadi larutan, kita panggil gula. Gula. Kenapa kita panggil larutan gula? Kerana gula ni dia larut dalam air, tak nampak. Air tadi jernih. Ada tak gula dalam tu? Ada. Macam mana bukti dia? Awak rasa. Bila kita rasa manis. So kita kata larutan gula. Contoh Milo. Contoh saya tak Milo. Saya tak Milo, saya tak air. So dia tak jadi larutan. Dia akan jadi apa? Nama dia jadi ampayan. Okey, dalam sains lah so kita panggil ampayan. Kenapa ampayan? Kerana yang ini ni Milo ini dia tidak larut dalam pelarut. Okey, so soalan dia tanya, ialah kosong, ialah cecair yang boleh melarutkan sesuatu bahan. Okey, saya dah cerita kat awak, okey, sesuatu yang melarutkan. Bila melarutkan itu adalah apa? Itu adalah pelarut. Okey, itu adalah pelarut. Okey, jawapan dia ataupun awak boleh jawab bahasa Inggeris lah. Solvent. Okey, campuran yang mengandungi bahan tidak terlarut. Ni bahan tidak terlarut. Dia ada campuran tidak terlarut. So saya dah cerita kat awak tadi, yang tidak terlarut adalah apa? Adalah ampayan. Ataupun kita panggil sebagai suspension. Ini dalam bahasa Inggeris. Okey, sampai sini ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, saya stop dekat sini dulu. So macam biasa, saya doakan anda semua menjadi pelajar cemerlang, insya-Allah, berjaya dunia akhirat, diberi kesihatan yang baik, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan diberikan keimanan yang teguh. So terima kasih banyak-banyak. So hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Okay.